Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daiman mutalaziman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'd. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya terlebih dahulu kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi memilih kita di dalam kebanyakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diberikan keupayaan, kudrat untuk datang menyembah Allah Subhanahu wa taala secara berjemaah, iaitu secara apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dan seterusnya diberikan ganjaran yang besar pada sisi Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Kita sambung daripada kitab kita 77 cabang iman yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i, yang mana pada perjumpaan lepas kita telah melihat cabang yang pertama hinggalah cabang yang kelima. Maka di sana insya-Allah pada malam ini kita akan tengok pada cabang iman yang keenam, iaitu beriman dengan hari akhirat. Bila kita sebut berkenaan tentang beriman dengan hari akhirat ni muslimin muslimat, maka muncul di dalam kepala kita beriman dengan hari akhirat ini adalah salah satu daripada rukun di dalam rukun iman. Yang mana rukun iman kita beriman pada Allah, beriman pada kitab, beriman pada malaikat, beriman pada rasul, beriman pada qada dan qadar, yang terakhirnya beriman kepada hari akhirat. Dan hari akhirat ni muslimin muslimat, kenapa ia disebut dengan hari akhirat ataupun kita sebut sebagai hari akhir? Kerana bila disebut sebagai hari akhirat, maka itulah hari terakhir dunia ini dimakmurkan, ataupun kita sebut adanya kehidupan pada dunia. Dan bila mana siapa je waktu hari akhirat, hari kehancuran, bila mana malaikat meniup sangkakalanya, maka berakhirlah kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita semua akan dipindahkan ke satu alam yang dipanggil sebagai alam barzakh. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Bila mana disebut qatilu, perangi, maka orang yang diperangi itu semestinya adalah orang-orang yang kafir. Kerana padanya tidak percaya berkenaan tentang Allah, bahkan juga tidak percaya berkenaan tentang hari akhirat. Tetapi kalau kita melihat pada konteks dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyarakat musyrikin Mekah ni percaya pada Allah. Dia percaya Allah mentadbir, dia percaya Allah yang beri rezeki dan sebagainya. Tetapi yang menjadi satu benda yang mereka sangat menderhakai, bahkan berlawanan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, mereka tak percaya dengan satu perkara, iaitu adanya hari akhirat. Maka kalau kita tengok dalam Quran, ayat Quran ni dipecah pada dua. Ada ayat yang disebut ataupun surah yang disebut sebagai surah Makkiyah, dan ada surah yang dipanggil sebagai surah Madaniyah. Apa dia surah Makkiyah, apa dia surah Madaniyah ni? Surah Makkiyah, surah yang diturunkan ataupun ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mana berlaku peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi duduk di Mekah. Dan ayat dipanggil sebagai ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan selepas mana berlaku hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke bumi Madinah.
Dan pengisian pada ayat-ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah ini berbeza. Ayat Makkiyah dia lebih cenderung bercakap ataupun bercerita berkenaan tentang tauhid. Percaya pada Allah, esakan Allah, percaya tentang hari akhirat. Hak tu je dia cerita. Adapun surah Madaniyah, surah ataupun ayat yang diturunkan selepas berlaku hijrah Nabi, cerita bab ibadat, cerita bab muamalah, cerita bab jinayat dan sebagainya. Cerita bab kefarduan solat, kefarduan zakat, kefarduan haji, hukum hakam dalam Islam, hudud dan sebagainya. Itu cerita selepas mana berlaku hijrah. Adapun sebelum berlaku hijrah Nabi, cerita bab syariat. Cerita bab tauhid. Cerita bab percaya pada Allah, sembah Allah sungguh-sungguh, jangan syirikkan Allah, dan Nabi juga tepek. Bukan setakat dengan beriman pada Allah, tapi mung percaya bahawa di sana adanya hari akhirat. Ada hari akhirat. Sebab orang musyrikin Mekah ni dia tak percaya ada hari akhirat. Tapi dia percaya apa? Mati kita mati lah. Kerana masa telah datang, maka kita ni semua mati. Tapi hanya menunggu masa untuk mati, dan akhirnya akan berlalu begitu saja. Maksudnya tak ada hari kebangkitan, tak ada hari yaumul jazak, hari pembalasan kita, syurga ke neraka ke, kena bakar ke tak bakar ke, pokoknya tak percaya, tak ada dalam pemikiran mereka. Nabi SAW bawa benda ni, maka berlawanan dengan keadaan cara pemikiran mereka, maka mereka tak percaya. Tapi ada pun kita orang yang beriman pada Allah, bukan setakat beriman pada Allah, tapi kita juga percaya adanya hari akhirat. Dan sebab itu kita sebut pada perjumpaan lepas, matematik dalam agama tak sama dengan matematik yang kita belajar sekolah. Dan bila mana 6 tambah 1 tolak 1, maka tinggal lagi 5 baki untuk kita. Tapi dalam Islam, dalam beriman pada Allah, sekiranya kita hanya percaya pada 5, percaya ada Allah, percayanya kitab, percayanya Rasul, percayanya ada malaikat, percaya ada takdir Allah, tapi tak percaya betul ke tak kita mati esok-esok ni kena bakit, betul ke ada tu? Acul lebur dah kita, lagu mana Allah nak catung balik kita ni? Kalau tak percaya bab ni muslimin muslimat, maka 6 tolak 1 terus jadi kosong. Maksudnya tidak lagi ada iman, maka berlalulah kita menuju hari akhirat Allah dalam keadaan kufur pada Allah dan dijanjikan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslimin muslimat, dalam banyak sabdaan Nabi ataupun hadis Nabi, banyak Nabi kait beriman pada Allah, lalu Nabi pun sebut beriman pada hari akhirat. Contohnya lagu mana? Berdasarkan pada satu hadis Nabi, Nabi kata apa? Man yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa-siapa hak beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat, maka muliakanlah tetamunya. Man yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa-siapa beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, muliakanlah jiran-jiran tetangga. Lalu ada lagi Nabi sebut, man yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa betul yang beriman pada Allah, adanya Allah yang mengadili, adanya Allah yang menghukumi, dan adanya hari akhirat sebagai tempat pembalasan, maka mereka ni mesti apa? Bercakap baik, ataupun kalau tak ada benda nak cakap, diam. Sampai cakap mengarut, sampai cakap benda yang boleh mendatangkan dan memberi dosa pada kita. Maka nak royaknya sini muslimin muslimat, Nabi sebut dulu man yu'minu billah wal yaumil akhir. Sebab apa Nabi sebut dua perkara ni? Sebab setiap amalan kita, dari sudut layanan kita pada tetamu, dari sudut kerakyatan kita pada jiran-jiran kita, dari sudut cakap buat kita, semuanya ada balasan daripada Allah. Kalau mu rasa gagah sangat, mu tak percaya pada hari akhirat, ikut pandam dia, ikut pandam mu nak ambil apa pun. Tapi kerana pada mu orang Islam, orang yang beriman, ada hari akhirat, ada dosa, ada pahala, ada syurga, ada neraka, ada baik, ada buruk, maka nak cakap timbang dulu, nak buat satu perkara timbang dulu,
Nak hidup dalam masyarakat, kena tengok-tengok dulu. Kita ni nak buat benda baik ke benda buruk, kena tengok belaka. Maka bila mana ada pada hati kita keimanan pada Allah dan keimanan pada hari akhirat, maka insya-Allah apa saja yang kita buat ini akan ada padanya keberkatan dan juga akan ada padanya panduan muslimin muslimat. Baik. Dan seterusnya disebutkan kepada kita huraian daripada seorang ulama yang bernama Al-Halimi, seorang ulama hadis. Dia kata apa? Maksud hari akhirat, beriman pada hari akhirat itu ialah beriman bahawa hari-hari di dunia ada penghujung dan ia akan berakhir. Itu maksud beriman pada hari akhirat. Maksudnya kita tahu dan jelas dalam i'tikad kita bahawa hari-hari hak kita tempuh, dunia hak kita tinggal, esok-esok akan ada hari yang berakhir. Sebab dunia kita ni fana kan, dia bukan baqa'. Baqa' ni Allah kekal selama-lamanya. Adapun dunia kita, harta-harta kita, semuanya fana, binasa. Binasa bukan atas sebab habis pun, atas sebab hilang. Kalau barang lah. Kita ni pula binasa atas sebab apa? Mati. Atas sebab tu kiamat, kata ulama, ada dua. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Yang kiamat besar ni maksudnya kehancuran seluruh dunia ni, hari akhirat. Hari akhir sekali ni, habis hancur belaka. Lagu mana boleh hancur ni? Seperti mana saya sebut tadi lah. Dengan datangnya tiupan sangkakala yang pertama. Dan malaikat Israfil tiup sangkakala. Israfil ke Israel ni? Bukan Israel. Israfil ke? Israfil lah. Sangkakala. Israfil ni tiup sangkakala. Lagu mana sangkakala ni? Kita duk sebut tiupan sangkakala ni. Kata ulama, sangkakala ni ibarat seruna seperti mana tanduk kubar. Tanduk kubar ni pun tiup bunyi. Lepas ada bunyi kau sangkakala pertama ni habis hancur ranak seluruh dunia ni. Dah orang hidup tiga tu lagu mana? Mati belaka muslimin muslimat. Tak tuju mahsyar lalu, barzah dulu. Pakak duk rasa belaka duduk dalam kubur masing-masing. Lepas tu nak menuju ke mahsyar tu barulah malaikat ni tiup sangkakala yang kedua pula. Bunyi, pakak bangun daripada kubur masing-masing. Pakak bangun belaka dalam keadaan telanjang muslimin muslimat. Bukan dalam keadaan joget Cuba cerita Piramli tu duk joget atu kubur tu kan. Cerita apa ni? Pendekar Wajang Lapuk kan apa? Yang pendekar Mustar suruh duduk kubur tu. Bukan lagu tu duk nari, bangun duk nari. Tidak. Tapi nak royaknya muslimin muslimat. Pandai Piramli ni saya pernah sebut rasanya sini. Dan sebelum mana ahli kubur tu bangun, Piramli cerita lagu mana? Ada seorang kita kata apa, mandu dia. Hak bangun dulu, tiup dulu suling. Hak tu bangun dulu, tiup suling, baru hak bangun belaka lain. Siapa kan orang hak kaji cerita Piramli ni, dia kata apa? Piramli ni sini orang ngaji agama, dia boleh buat cerita lagu tu. Sungguh. Mana kata bakit kita manusia daripada kubur ni, lepas mana hari akhirat ni, sebelum tu akan ada dulu tiupan sekekala yang kedua. Maksudnya dua kali akan ditiup pada kita. Isyarat yang pertama hancur dan mati manusia, dan sekekala kedua hari kebangkitan dalam keadaan masing-masing menuju Allah Subhanahu wa taala untuk diadili. Dan maka kata Al-Halimi, orang yang beriman pada hari akhirat itulah dia percaya bahawa hari-hari dunia ini ada penghujung dan ia akan berakhir. Sebelum dunia berakhir, kita dululah manusia yang akan pergi. Ikut pada mana masa kita ni, kalau kita tilik dari sudut perjalanan hari kiamat ni, lambat lagi lah. Maksudnya dah mati kita dulu. Dan minta maaf lah, hatta kita sini pun umur 30 dah. Boleh jadi mati dulu, baru akhirat, barulah kiamat tu berlaku. Rasa-rasalah, tengok tilik pada keadaan hari ni dan keadaan sekarang ni. Sebab tempoh kalau kata Isa turun pun, tempoh dia duduk atas dunia ni bukan sekejap, lama juga. Walaupun
kita kata apa? Tidak tahu sama ada 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun ke, tak tahu. Dia hanya disebut 40 sahaja. Tapi nak royaknya pada kita, dan kalau ikut tilik-tilik ni, hatta saya sendiri pun mungkin mati dulu, barulah akhiran, barulah kiamat ini berlaku. Dan mudah-mudahan biar kita mati dululah. Tak ada orang yang sanggup nak hadap hari kiamat tersebut. Dan memang Allah Ta'ala muliakan orang yang beriman ini. Tidak ada seorang pun yang beriman itu akan menyaksikan hari kehancuran dunia, melainkan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis sebut, lagu mana akan datang angin yang bertiup slow perlahan, duk cari mana lagi orang yang beriman. Orang beriman, hidu je udara tu, napas je kena udara tersebut, mati. Sebab apa ni? Allah ihtiram, Allah nak muliakan. Mu jangan ngada-ngadalah nak tengok hari kiamat. Sakit kalau dah duduk situ. Maka semua kita orang beriman ni mati dulu. Dan sebelum benar-benar berlaku hari kiamat tu, ada orang yang pergi terlebih dahulu. Akan menghadapi satu kiamat yang disebut sebagai kiamat kecil. Yang mana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuh." Dan bila mana mati salah seorang daripada kamu, maka dia telah mengalami kiamatnya. Kiamat apa ni? Kiamat kecil. Setiap kita ni tak lepas ni. Tak kira tua, tak kira muda, tak kira besar, tak kira kecil. Boleh mati. Umur sehari pun ada boleh siapa masa dia. Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuh. Bila mana siapa je masa dia untuk mati, maka siapalah kiamat kecilnya, ni kata ulama. Ni kata ulama. Alam ini akan musnah pada satu hari nanti. Inilah i'tikad kita ni. Tak kekal. Comel lagu mana pun dunia ni tidak kekal. Semuanya akan musnah. Mengiktiraf kehancurannya merupakan pengiktirafan kepada permulaannya. Sedangkan yang qadim tidak akan binasa dan berubah. Maksudnya, barang hak mati ni, barang yang kita sebut sebagai bila mana ada kehancuran, kita tahu bahawa dunia ni juga ada permulaan yang tak jadi diri, ada benda hak cipta. Maksudnya Allah yang menciptakan dunia. Dan barang-barang disebut sebagai makhluk ini, dia tidak akan kekal dan tidak akan, kita sebut apa? Dia pasti akan binasa. Pasti akan berubah daripada ada kepada tak ada. Daripada comel pada hancur lebur habis. Sama seperti mana kita. Asal daripada tak ada, adanya permulaan dihidupkan kita, maka ada akhir kita, iaitu kematian kita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi latakumanna as-sa'atu wa thawbuhuma bainahuma la yatabaya'anihi wa la yatwiyanihi wa latakumanna as-sa'atu wa qad insarafa rajulu bilabani liqahatihi min tahtiha wa qad rafa'a aklatahu ila fihi la yat'amuha." Al-hadis. Sadakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia begini, muslimin muslimat, disebutkan kepada kita berkenaan tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi." Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya. Maksudnya, demi nyawa aku yang berada pada kuasa dan genggaman Allah. Setiap kita manusia ni berada dalam kuasa Allah belaka. Bila-bila masa je Allah Ta'ala kata, mati kita. Allah boleh buat macam-macam pada kita. Dan sebab apa? Kita berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi kata, kiamat pasti berlaku. La takumanna as-sa'ah. Pastilah kiamat itu akan berlaku. Bila mana sebut butir benda ni mulut daripada mulut Rasulullah, maka tak payah sangka lagi kita. Kena percaya bulat-bulat. Maka kalau orang lain cakap ni boleh lagi nak takwil. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana sebut apa-apa saja pada mulut dia tu, kena percaya lalulah. La takumanna as-sa'ah.
Datang beberapa adawat takkid sini. Nabi nak jelas sungguh, Nabi nak kuat sungguh kata-kata dia. Siapakan Nabi wak mari lam, Nabi wak mari pula nun belakang. Dah la takumannas saah, pasti, mesti akan berlaku kiamat. Lagu mana berlaku kiamat ni? Dalam keadaan la yatabaya'anihi wa la yatwiyanih. Bainahuma la yatabaya'anihi wa la yatwiyanih. Dalam keadaan dua orang mereka sedang berjual beli baju dan belum selesai dan belum dibungkus. Lagu mana ni maksud? Nabi nak beri contoh. Hari kiamat ni berlaku dalam keadaan tiba-tiba, baghtah. Dia tak mari dengan isyarat. Mari berita hari Jumaat depan kita ni, dunia ni akan berlaku kehancuran. Pakak-pakak duk rumah belaka, tak ada. Dia mari, kiamat ni mari dalam keadaan orang berjual beli, orang tengah bersukaria, orang tengah bersama dengan keluarga, dengan kerja masing-masing. Siapa kan dalam hadis Nabi kata, dua orang yang duduk pada pasar nak beli baju, buat muamalah, aku jual, membeli, tak ada buku pun, tiba-tiba mari lalu kiamat, tak ada nak balik muslimin muslimat. Siapa yang boleh sebut ni, kita kata apa, waktu betapa cepatnya berlaku kiamat ni. Beli bayar pitih, nak buat masuk baju dalam bungkusan, tak dam, hancur lalu dah dunia. Nabi wajah ni. Seperti mana dalam surah Yasin lah Allah Ta'ala sebut. Bila mana orang kafir ni kata, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Bila gak nak berlaku kiamat, kalau mu ni betul orang hak benar, puak musyrik kata pada Nabi. Lalu Allah Ta'ala jawab apa? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Allah Ta'ala kata, mereka ni tidak menunggu melainkan satu pekikan yang datang secara mengejut, yang akan membinasakan mereka semasa mereka dalam keadaan mereka bertengkar, yakni berunding urusan dunia masing-masing. Kurang kau sikit baju ni, apa ya ni? 10 ya, kurang kau sikit 2 ya lagi, 8 ya, beres. Tengah berlaku keadaan gitu, habis mari selalu dah. Hari kehancuran dunia. Cepatnya berlaku, kata Allah dalam surah Yasin ni. Lalu Nabi kata lagi, dan Nabi nak royak lagi betapa cepatnya berlaku, dahsyatnya perkara ni, siapa orang tak ada nak lari, tak ada nak selamatkan diri. Nabi kata apa? Wala takumannas sa'ah wa qad sarafa ar-rajulu bila bani liqhatihi min tahtiha. Kata Nabi, pasti kiamat itu berlaku ketika mana seorang lelaki beredar dengan membawa susu kambingnya tetapi belum sempat diminum. Tengah perah-perah susu kambing ni muslimin muslimat dengan niat nak minum. Tapi tak dang pun susu tu nak masuk dalam mulut. Terus berlaku kiamat Allah Subhanahu wa taala. Ibarat super tsunami lah kalau kita nak mudah nampak keadaan dia. Kalau kita tengok video ke apa, tsunami ni mari, betul kalau lain ada syarat tsunami nak mari. Kalau ada tempat lah, tempat-tempat yang sediakan kita kata segena tu, ada juga hak jenis tak ada. Mari kau tak ada nak lari. Masa tahun 2018 ke 2019. Dan di Indonesia, tengah duduk dalam satu konsep, duk menyanyi. Duk menyanyi, tiba-tiba mari tsunami muslimin muslimat. Mari tsunami rotoh dengan petah tersebut, habis hancur anak. Dan juga orang yang tengah duk menyanyi, tengah main alat muzik dan sebagainya, mati habis. Tak boleh nak lari, tak ada. Ibarat saya pernah cerita dulu, ketika mana berlaku tsunami di Kedah. Lagu mana ada seorang saksi, dia kata apa? Ketika mana datang tsunami itu, masing-masing duduk pasar ni. Duduk pasar bawa anak kelek, anak duk pegang anak. Tiba-tiba bila mana tengok datangnya, kita kata apa, air yang besar ni, seorang ayah sanggup lepas tangan anak muslimin muslimat. Sanggup lepas tangan anak.
Dan ada juga anak yang kelek anak ni, ayah yang kelek anak ni, bila mana tengok kita kata apa, datangnya air yang besar ni, bawa anak duduk atas pasar, naik atas pasar, naik tapak tinggi sikit nak selamat. Tapi dalam keadaan duk naik tu, tiba-tiba lepas habis berlaku tu, duk cari mana anak. Rupanya tak sedar melepaskan tangan anak tika mana, pakat takut belaka masing-masing. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj. Berlaku kiamat, seorang ibu yang sedang menyusukan anak pun sanggup membuang anaknya kerana ketakutan. Ini telah dikisahkan pada kita, diberitakan pada kita, telah diberitahu pada kita. Itu dari sudut ketakutan, dari sudut kecepatan berlaku kehancuran tu, siapakah Nabi kata, seseorang yang telah memerah susu kambingnya, tidak sempat nak minum, akhirnya berlaku kehancuran dunia. Dan seterusnya Nabi SAW sebut, wa qad rafa'a aklatahu ila fihi la yata'amuha. Kata Rasulullah lagi nak ayat mulut. Kita kata apa on the way nak sampai mulut ni. Mari lalu dah. Sekejap sangat muslimin muslimat. Tak ayat contoh lain lah, banjir pun kita rasa takut dah. Sekejap sangat naik air. Rumah kita tenggelam ni muslimin muslimat. Bukan rumah maksudnya naik air datang sampai ke dalam rumah. Kopak pagi baru suruh. Maksudnya macam tidur. Dah atas pula baru ni. Sebelum Zuhur tu mulai ada gini, mula nampak dah ni nak masuk kawasan rumah ni, banjir rumah ni. Berhentilah hujan sekejap, royak ke rumah. Berhenti dah ni, air tubik lagi ni. Lepas ada Zuhur sekejap je, mari hujan. Allahu Akbar. Sekat habis sekat dah, tak boleh air masuk dalam rumah ni, masuk macam sekejap je. Dalam lepas kita kata atas pada pukul lali dah. Surah naik kau. Dan luar tu sampai lutut dah. Kita pun telefon lalu adik tunggu mari ambil kakak ni. Atau rawak balik dah. Betul lah pula anak sulung kita sunat. Takkan nak patang duduk dalam air. Rawak balik. Tinggal kita seorang duduk tidur malam tu. Tapi bila mu nak turun ni air. Kopak pagi habis suruh. Alhamdulillah. Tengok kat pada subuh tu habis dah air luar. Tapi nak oyaknya, dari sudut air pun banjir dia pun Allah punya kuasa sekejap je mari. Sekejap sangat mari muslimin muslimat. Dah sekejap juga nak turun je pun. Kata dengan keadaan kita kata parik besar ni, nak suruh ni makan masa juga. Dak rupanya sekejap je Allah Taala boleh buat belaka ikut dia. Tapi nak rayaknya, hak tu dalam keadaan benda yang kita boleh bersiap sedia. Pakai akak robot, akak kelengkapan elektronik benda kita boleh akak tak tinggi. Tapi kalau kiamat boleh buat lagu tu. Sayang ke TV ni, kiamat pun agak-agak tak acuh lah TV ni. Tak boleh. Harta sama kita pun tak boleh. Masa tu harta benda tak boleh apa pun. Kita fikir kita je masa tu. Tapi gitu. Tetap akan dihadapkan dengan benda-benda ni, maka kiamat itu akan berlaku. Baik. Dah bila berlaku, ada tarikh ke kiamat ni berlaku bila? Tak tahu. Hak tahunya hari Jumaat orang Nabi sebut. Bila berlaku, berapa tahun lepas pada wafat Nabi, tak tahu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Muhammad, bila mana ditanya padamu bila nak berlaku kiamat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi." Katakanlah wahai Muhammad, adapun bila berlaku kiamat itu berada pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cuma hak Nabi mampu ayat pada kita tanda-tanda kiamat nak berlaku lagu mana. Dan ada tanda yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan juga akan berlaku. Tanda kiamat yang telah pun berlaku apa dia? Munculnya Nabi akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda akhir zaman. Tanda dekat kiamat. Wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kiamat. Tanda kiamat kecil. Berlaku dah. Dah sedang berlaku apa dia? Kalau kita tengok hari ni enggak bangunan-bangunan dinaikkan. Dok pakat berlumba nak naik bangunan tinggi belaka. Itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dah adalah lagi takwilan-takwilan para alim ulama berkenaan tentang cepatnya masa ni berlalu. Dah setahun ibarat sebulan, sebulan ibarat seminggu, seminggu ibarat sehari, sehari ibarat sejam, sejam ibarat saat aja. Tu ada takwilan masing-masing tu. Tapi kita rasa tak hari benda tu? Rasa masing-masing mak boleh rasa. Wish, hari Jumaat ada hari ni contoh kita. Rasa baru main Jumaat kemudian minggu lepas. Tak? Kejap masih lagi. Masa berlalu tu terlalu pantas. Dan ini disebut oleh Rasulullah SAW, dan ini akan sedang berlaku dan akan berlaku pada kita. Dan sapalah kemuncaknya, pengakhirannya, bila mana datangnya tanda kiamat besar. Keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, keluarnya pula kita kata apa, Nabi Isa, turun Nabi Isa, keluar pula Ya'juj Ma'juj, macam-macam mari belaka. Tu tanda besar. Tanda akhir. Tanda akhir. Tapi orang putih ni jenis nak manipulasi otak kita, dan kita jenis cerdik juga orang percaya. Dia kata apa, matahari ni matahari naik belah barat. Tahun dulu tahun 2012 ke apa disebut itu. Sedangkan kita Islam ada Nabi untuk kita rujuk. Tidak akan berlaku matahari naik belah barat sebelum mana berlaku hak ni dulu. Dajjal keluar, Imam Mahdi ada, Nabi Isa pun ada, Ya'juj Ma'juj ada, Nabi sebut hak ni. Dah buat apa percaya kau orang putih kafir tu? Siapa dia buat filem? Kita duduk tengok filem dia, percaya beriman, akan berlaku dah ni kiamat. Cerdiknya kepala otak kita. Sedangkan Nabi royak dah. Tanda-tanda ni, lagu ni. Tapi jenis kita memang percaya ke korang biasa lebih percaya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dibodohkan. Ni. Baik. Maka persiapan kita, kita tak tahu bila nak berlaku, tapi dalam keadaan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebut pada kita, maka kita perlu buat persediaan. Apa dia persediaan kita? Di antaranya adalah seperti mana yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi. Dia ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah? Rasulullah, bila nak berlaku kiamat ni? Nabi kata, bila nak berlaku kiamat ni, sahabat kata. Dan maka Rasulullah SAW bertanya, ma'attu laha, apa persiapanmu? Mu duk tanya ni, mu siap dah lagi nak tuju hari kiamat ni? Dan maka sahabat ni pun jawab, dia kata, persiapan aku tak ada lain melainkan aku kasih sungguh-sungguh pada Allah dan kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud kasih pada Allah, kasih pada Rasul ini bukan semata-mata duk ucap pada mulut, tapi mestilah padanya ditunjukkan, dizahirkan dengan amal perbuatan kita. Nabi dengar sahabat ni royak lagu tu, kasih aku pada Allah, kasih pada Rasulullah, tu persiapan aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasih pada hari kiamat. Makanya bertepatan dengan apa yang berlaku ini pada hadis ini, maka perlu pada kita dalam keadaan kita beriman pada hari akhirat. Dan sebagai cabang iman yang keenam ini, perlu kita tahu dan perlu kita sedar, bukan sekadar kita dengar bab kiamat, bukan sekadar kita tahu tentang tanda, tapi yang paling penting adalah persiapan kita untuk menghadapi perkara ini. Walaupun pada tilik masa kita tak sempat nak hadap kiamat, tapi ingat seperti mana saya sebut, kita masing-masing tidak terlepas dengan satu kiamat, iaitu kiamat kecil. Kematian kita. Maka sebelum mana berlaku kematian kecil, iaitu kematian, maka masing-masing pada kita mesti dan pasti bekalkan diri dengan amalan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya cabang iman yang ke-7. Beriman dengan kebangkitan selepas mati. Ini kita kata subtopik jugalah. Beriman pada hari akhirat atau ibu dan bawah dia ni, beriman pada akhirat termasuk dia juga adanya hari kebangkitan selepas mana mati. Dan seperti mana saya sebut tadi, selepas mana berlaku kiamat, maka kita ni masing-masing dimatikan terlebih dahululah.
Duduk pada alam barzah. Sebab semua kita tak terlepas duduk alam barzah. Alam barzah ni bukan masuk kata letak dalam kubur tu alam barzah. Betul, tu masa-masa alam barzah. Kadang timbul persoalan orang kena makan rima, tak ada kubur. Ya, orang macam lemah duduk dalam laut. Adakah alam barzah pada dia? Ada. Sebab alam barzah ni apa dia? Alam selepas mana kematian, walaupun tidak dikuburkan di dalam tanah. Mati makan di boya. Nah, boya mutah gitu je tulang-tulang. Tak ada lah kita kata kok dikuburkan kita. Tak ada. Dan maka tetap juga seseorang itu akan alami satu alam yang dipanggil sebagai alam barzakh. Dan selepas mana adanya alam barzakh itu, masing-masing duduk dalam alam barzakh ini, dan maka di saat itu kita ni akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas mana ditiup sangkakala yang kedua saya sebut tadi. Allah Taala sebut dalam surah Yasin, Allah Taala kata apa? Wa nufikha fis-sur. Dan bila mana ditiup sangkakala, malaikat ni kok ambil ni, kita kata apa tadi, sunai ibarat tanduk kubar tu tadi tu, pakak bangun belaka. Macam geloceng kalau dulu kat sekolah kok bunyi loceng ring, pakak tu baik lah tu, terus daripada kelas masing-masing. Ibaratnya gitu, kejut belaka. Siapakah Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Yasin ni? Allah Ta'ala kata apa? فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Apabila mana orang yang duduk dalam kubur ni dengar sangkakala itu, maka semuanya segera bangkit daripada kubur untuk menghadap Tuhannya. Bangun dekat. Keluar daripada kubur masing-masing. Dalam keadaan keluar tu, ada lagi hak bunyi, dia kata apa? Ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang kafir duk jawab, dia kata apa? Ya wailana. Dia kata, celaka engkau, dia kata. Ya wailana man ba'athana min marqadina. Siapa yang kejutkan kami daripada pembaringan, daripada tidur kami ni, baru nak jenera. Kena kejutlah duduk. Kalau kita buka kitab tafsir, dalam ayat, kita kata ayat berapa ni? 52 surah Yasin ni. Bila mana orang kafir kata, Ya wailana, man ba'athana min marqadina. Siapa yang kejutkan kami daripada pembaringan ni? Kata ulama tafsir, dia kata apa? Ada satu tempoh masa, sebelum mana ditiup sangkakala yang kedua, orang-orang kafir ni yang diazab di dalam kubur itu direhatkan daripada menerima azab seksa kubur. Waktu sedap tidur, lama ni tak tidur, kena rotang saja, kena piak saja, kena seksa semua, tak jenera tidur, tak ada masa nak tidur. Tapi siapa satu tempoh masa Allah hentikan sekejap, memberi hak dulu, tunggu sangkakala yang kedua. Mari sangkakala kedua, tengah-tengah sedap, baru nak lena, baru nak berasa bebas sikit daripada seksa kubur. Baru nak relax. Ya wailana man ba'athana min marqadina. Siapa hak kejut kami ni? Supaya kita lah buat kerja. Buat kerja ni siap. Siang hari buat kerja tu, buat kerja ni, tengah hari berasa nak rehat sejak sebelum Zuhur tu. Mari berasa tak puas nak tidur, mesti bangun anak-anak contoh. Paya bising ingat ni. Marahnya kita. Kerana apa? Kita letih. Kita sakit tubuh. Tiba-tiba ada ganggu, maka tubik. Siapa pula duk ganggu ni? Siapa pula bising ni? Begitulah keadaan ahli kubur. Ketika mana nak dibangkitkan, sebelum bangkit daripada kematian itu, ditiup sangkakala dulu. Lepas tu, ada sebut ulama kata malaikat pun jawab. Bila mana orang kafir ni kata siapa kejut kami daripada kubur ni, malaikat jawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji daripada Tuhan yang Rahman, dan benarlah kata para utusan Allah iaitu Nabi bahawa adanya hari kebangkitan. Sebab Nabi ketika mana dakwah pada puak-puak musyrik ni, ada seorang lelaki, saya lupa nama dia. Orang musyrik Mekah datang hadap Nabi SAW, jumpa Nabi dengan bawa satu tulang. Dia bawa tulang ni, lalu jumpa Nabi, depan Nabi dia hancurkan tulang ni. Dia peracur tulang, dia lepas tanah.
Dia kata, Muhammad, tulang ni boleh catung balik ke? Boleh jadi balik tulang ni? Sebab tak percaya. Nabi kata, ada hari kebangkitan, bahawa kamu ni dihancur dulu adalah alam barzakh, akhirnya Allah Ta'ala bangkit balik kamu. Puak musyrik tak percaya. Lalu dengan kejian, kita kata nganjing orang, puak-puak musyrik ni, dia hancurkan tulang depan Nabi, dia pun lepoh. Marahnya Nabi terketu muslimin muslimat. Nabi kata apa? Ya, tulang ni akan bersantung balik, bahkan mumbung mati dan akan dibangkitkan balik oleh Allah Ta'ala. Nabi kata. Dah, puak musyrik punya kerja. Dah, marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maka dalam Quran pun disebutkan pada kita, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latab'atsunna. Orang kafir mengatakan bahawa mereka tidak akan dibangkitkan sesudah mati. Ini Allah Ta'ala sebut surah Taghabun. Orang kafir ni duk percaya bahawa dia ni tidak dibangkitkan. Lalu Allah Ta'ala jawab kepada Nabi, kul, wahai Muhammad, katakanlah, bala wa rabbi, ya demi Tuhanku, latub'atsunna, kamu akan dibangkitkan oleh Allah. Kamu akan dibangkitkan oleh Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seterusnya, qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yaj'amukum ila yaumil qiyamah la raiba fih. Katakanlah, Allah yang menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, setelah itu dia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada sebarang syak tentang kedatangannya. Allah ni mudah je. Nak buat kita pun mudah, nak matikan kita pun mudah, nak bangkitkan kita pun mudah. Kita daripada tak ada apa pun, Allah Ta'ala jadikan kita manusia. Tak ada apa kita ni, asal daripada tak ada terus kita ni. Allah pun adakan kita, dengan Allah jadikan kita daripada tanah, lalu ditiupkan roh pada kita. Roh ada pada kita, maka hiduplah kita, membesar kita atas muka bumi Allah Ta'ala. Lalu sampai masa mati kita, dah kita hak telah ada, dulunya ada, payah ke Allah nak adakan kita balik? Tak. Sebab apa? Daripada kita tak ada benda ni, tak ada bentuk, tak ada rupa ni, Allah boleh jadi kita. Lagilah senang untuk Allah buat benda yang telah pun diadakan oleh Allah. Ibaratnya gini, muslimin muslimat. Ibarat orang nak cipta satu benda. Nak cipta kereta hak memang tak ada rupa bentuk lagi selain daripada kereta hak dia nak buat. Penipal dia nak kepikir. Dah lagu mana bentuk kereta nak buat, tayar duk atas ke nak buat tayar duk bawah ke duk atas contohnya. Penipal dia ni jam mikir. Lalu buatlah. Buat. Jadi satu bentuk, reka bentuk. Akhirnya nak buat pula hak lain. Nak buat sama sutir super dia. Nak buat lagi 2-3 buah. Senang ke payah saat tu? Senang dah lah. Sebab apa? Ada pelang dia dah. Pelang dia ada dah. Ni reka bentuk. Kereta kita nak buat. Untuk buat lagi. Yang kedua, yang ketiga dia kepak. Lalu katakanlah muslimin muslimat, akhirnya dimusnahkan kereta ni, pelan masih lagi ada. Boleh tak nak buat hak lain? Boleh ya. Maka Allah Ta'ala daripada kita hak tak ada ni, Allah jadikan kita dengan ada rupa hidungnya, rupa mulutnya, rupa telinganya, mata dia belaka. Lalu kita hidup, ya Allah Ta'ala beri umur kita 40, 30, 70, 80 tahun boleh hidup. Allah matikan kita sekejap, duduk alam barzakh, hancur habis tubuh badan kita ni. Lalu Allah cantumkan balik, jadikan balik sempurna, lalu bangun kita daripada kubur. Mudah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak payah muslimin muslimat. Baik. Lalu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir Nabi sebut, hadis pada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil ba'thi min ba'dil maut wa bil qadari kullih. Iman ialah kamu beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikat, kitab-kitab, para rasulnya, kebangkitan selepas kematian dan segala ketetapan yakni qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak menunjukkan pada kita bahawa kebangkitan selepas mati juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Nabi tak sebut dalam riwayat ni, tidak disebut wabil yaumil akhir, dan beriman pada hari akhirat. Tapi disebut dengan riwayat wabil ba'thi mim ba'dil maut. Beriman, maksud iman itu beriman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, dan pada hari kebangkitan selepas mana mati, dan qada dan qadar. Jadi cabang iman yang patut ada pada kita selain daripada keimanan yang sebelum ini, maka perlu juga ada pada kita percaya bahawa dunia ni bukan saja hancur, berlalu begitu saja, tetapi kita orang yang beriman akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diadili setiap apa yang telah kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekadar tu sahaja muslimin muslimat. InsyaAllah kita sambung pada perjumpaan yang akan datang pada cabang yang ke-8 dan juga cabang iman yang ke-9 insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.